Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan nikmat penciptaan binatang kepada manusia demi mempermudahkan urusan harian serta sebagai sumber makanan utama seperti kambing sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Kini, penggunaan dan manfaat haiwan diperlukan dalam berbagai sektor, terutamanya seperti sektor kecantikan, perubatan, perhiasan dan juga kekuatan dalam medan perang. Tambahan pula, terdapat pelbagai dalil dan ayat di dalam Al-Quran yang boleh diambil untuk kita mengkaji tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan haiwan dan juga kelebihannya. Berdasarkan terjemahan surah An-Nur ayat ke-45, Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air. Oleh itu, terdapat kepelbagaian haiwan di dunia ini. Sebagai contoh, terdapat haiwan yang berjalan dengan perutnya, haiwan yang berjalan dengan 2 kaki dan terdapat juga sebahagian yang berjalan menggunakan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT menyebutkan kekuasaannya yang maha sempurna dan kerajaannya yang maha agung dengan menciptakan berbagai jenis makhluk daripada bentuk, rupa, warna dan gerak-geri yang berbeza dari satu unsur yang sama, iaitu air. Oleh kerana itu, Allah berfirman, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Maksudnya, Allah menciptakan dengan kekuasaannya kerana apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Lalu Allah menutup firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Air dibahaskan sangat dekat dengan makhluk hidup kerana kebanyakan haiwan berasal daripada air mani. Pengertian kedua mengenai air sebagai sumber asal kehidupan dipercayai kerana air merupakan bahagian penting agar makhluk dapat hidup. Pada kenyataannya, memang sebahagian besar bahagian tubuh makhluk hidup terdiri daripada air. Contohnya manusia, 70% berat tubuhnya terdiri daripada air. Tetapi manusia masih dapat bertahan hidup selama 7 hari tanpa makanan, sedangkan mereka akan mati dalam waktu 3 hari tanpa minum. Juga diketahui bahawa air merupakan bahan utama dalam pembentukan darah, limfa, air kencing, air mata, susu dan semua organ yang terdapat dalam tubuh badan manusia. Ini membuktikan bahawa semua kehidupan dimulai dari air. Air di sini lebih tepat bila diartikan sebagai laut. Teori moden yang mengemukakan tentang asal mula dikenali sebagai spontaneous generation. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-8 yang bermaksud, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keldai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 yang bermaksud, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahawa kuda digunakan sebagai tunggangan dalam peperangan serta perhiasan. Pada masa kini, haiwan-haiwan juga digunakan sebagai modal untuk mengkaji penyakit manusia, terutamanya haiwan-haiwan yang mempunyai anatomi serta fisiologi yang serupa dengan manusia seperti kuda dalam bidang sains bayi perubatan. Contohnya, penyakit pernafasan seperti asma pada manusia menyerupai penyakit radang saluran pernafasan pada kuda. Tambahan pula, kuda dan manusia mempunyai persamaan unik dalam tindak balas rintangan insulin mereka terhadap pemakanan yang berlebihan atau penyakit endokrin seperti diabetes. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-69 yang bermaksud, dari perut lebah itu keluar minuman iaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Dari Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjilat madu dengan air liurnya sebanyak 3 kali pada setiap bulan, maka ia tidak akan terkena bencana iaitu penyakit yang besar. Berdasarkan dari sudut sains, madu bermanfaat untuk tubuh badan kerana mengandungi berbagai kandungan mineral dan vitamin seperti vitamin B6 dan thiamin. Madu juga berperanan sebagai antioksidan dalam
badan dan juga dapat meningkatkan stamina para atlet kerana terdiri dari bahan semula jadi pelbagai jenis gula seperti glukosa dan fruktosa. Haiwan hibrid adalah haiwan yang dihasilkan daripada proses pembiakan pindah silang di antara dua jenis haiwan yang berbeza dari segi genetik, baka dan spesies. Proses hibridisasi adalah satu kaedah buatan yang digunakan untuk menghasilkan haiwan yang berkualiti tinggi. Antara contoh haiwan hibridisasi adalah kucing savana, zonki, tigers dan wolverine. Hal ini bagi menjamin keterusan penghasilan makanan apabila era peningkatan jumlah manusia yang semakin meningkat di dalam muka bumi. Justru, proses hibridisasi antara haiwan sangat penting secara biologi kerana ia meningkatkan kepelbagaian genetik dalam sesuatu spesies. Contohnya, spesies yang diperlukan untuk berlakunya evolusi. Jika keadaan iklim atau habitat berubah, spesies haiwan yang tiada kombinasi mudah untuk disingkirkan. Tetapi, spesies haiwan dengan kombinasi berbeza akan dapat bertahan kerana haiwan ini mempunyai ketahanan fizikal yang luar biasa dan mampu untuk beradaptasi dengan pelbagai iklim. Dengan cara ini, rupa atau tingkah laku spesies boleh berubah secara berangsur. Selain itu, antara kebaikan haiwan hybrid termasuklah menghasilkan hasil pembiakan dalam kuantiti yang banyak dan kualiti yang tinggi. Contohnya, kacukan antara baka lembu, Japanese Wagyu dan American Angus akan menghasilkan daging Angus. Daging Angus ini menjadi alternatif yang lebih murah bagi para pelanggan yang ingin merasai Wagyu dalam harga yang lebih murah. Hal ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan sumber makanan berkualiti tinggi serta memenuhi permintaan pelanggan dan pasaran semasa. Namun begitu, tidak semua usaha pembiakan antara haiwan hybrid ini berjaya kerana kajian saintis menunjukkan bahawa haiwan hybrid ini sukar untuk mencari pasangan hidup disebabkan oleh perubahan dalam tingkah laku mengawal mereka. Oleh itu, hal ini dianggap memberi impak negatif terhadap proses hybridisasi. Menurut daripada pandangan Islam, isu pemakan haiwan hybrid ini telah banyak dibicarakan oleh para ulama. Contohnya, isu dalam memakan haiwan hybrid itu daging zonki. Perbahasan tentang zonki ini sangat berkait rapat dengan perbahasan para ulama tentang hukum pemakanan daging bagal. Bagal ialah binatang daripada hasil pengawalan antara kuda betina dan keldai jantan. Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa pemakanan daging bagal adalah haram di sisi mazhab Syafi'i. Pengharaman daging bagal ini adalah berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, pada waktu perang Khaybar, kami telah menyembelih kuda, bagal dan keldai jinak. Rasulullah SAW telah melarang kami daripada memakan daging bagal dan keldai jinak, tetapi tidak melarang kami daripada makan daging kuda. Riwayat Abu Dawud. Kesimpulannya, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Menyayangi kerana setiap arah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan yang tersendiri dan dapat memberi nikmat dan kemudahan dalam urusan harian manusia. Saja daripada kami. Sekian, terima kasih.